Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Azla Husna binti Fauzi. Nama saya Muhammad Akil Asfar bin Razali. Nama saya Nurul Adira binti Azmi. Nama saya Nur Raja binti Muhammad Sahib. Kami daripada kelas BA 2322D merupakan kumpulan keempat dan kami akan membentangkan tentang tajuk peranan falsafah Islam dalam membentuk insan yang seimbang. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menguraikan definisi falsafah serta definisi insan yang seimbang. Definisi falsafah dari segi etimologi adalah bermaksud cinta akan ilmu pengetahuan. Falsafah berasal daripada bahasa Yunani yang merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta manakala sophia berarti hikmah. Jadi filosofi membawa maksud seseorang yang suka akan hikmah yang mengandungi pelbagai ilmu serta makrifat untuk mewujudkan kefahaman dalam diri dengan makna yang jelas. Seterusnya, definisi insan yang seimbang. Definisi insan yang seimbang ialah insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram serta mempunyai tubuh badan yang sihat dan cergas. Insan yang seimbang dan harmonis mempunyai intelek, jasmani, emosi, sosial dan rohani yang telah diperkembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan dalam tahap optimum. Falsafah Islam memainkan peranan yang penting dalam pembentukan insan yang seimbang. Ini kerana falsafah Islam dapat melahirkan manusia yang seimbang dan harmoni dalam semua aspek kemanusiaan. Antaranya ialah aspek pendidikan atau lebih dikenali sebagai intelek, kerohanian dan pemikiran seseorang. Insan tersebut selain dari memerlukan tubuh badan yang sihat. Hadis dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT dari mukmin yang lemah. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa kesihatan diri dan kecerdasan fizikal dituntut oleh agama Islam dan faktor utamanya ialah bersukan. Falsafah Islam juga memainkan peranan penting bagi membangunkan insan agar tidak berlaku kepincangan kejadian terhadap makhluk ciptaan Allah SWT tersebut. Yang pertama ialah aspek pendidikan. Peranan falsafah Islam dalam pembentukan insan seimbang dari aspek pendidikan ialah membentuk masyarakat yang sentiasa mengkaji kebenaran sesuatu ilmu untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Selain itu juga, masyarakat yang berdaya saing dapat dibentuk dalam meneruskan kehidupan seharian mereka. Cabaran yang dihadapi akan mengeluarkan mereka daripada berada di zon yang selesa dan seterusnya lagi akan meningkatkan penghasilan modal insan di kalangan masyarakat dengan transformasi yang dilakukan. Yang kedua ialah aspek kerohanian. Peranan falsafah Islam dalam pembentukan insan seimbang dari aspek kerohanian pula ialah memulihkan dan memelihara keimanan serta peneguhan dalam memahami akidah. Kerohanian atau rohani membawa maksud yang terakhir iaitu perkara yang berkaitan dengan roh. Manakala daripada sudut yang lebih luas, kerohanian membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Dalam hal ini, kerohanian bermaksud maksud jiwa atau dalaman seseorang insan. Ketenangan jiwa dapat diperoleh dengan mendalami ilmu agama dan beribadat kepada Allah Taala seperti contoh solat, baca Al-Quran dan berzikir. Perkara-perkara seperti ini dapat mengisi kekosongan hati umat Islam dengan cara yang betul dan mendatangkan faedah atau kesan yang baik, bukan sahaja terhadap diri sendiri malah terhadap masyarakat setempat. Yang ketiga ialah aspek pemikiran. Peranan falsafah Islam dalam pembentukan insan seimbang dari aspek pemikiran ialah menggunakan pemikiran semaksimum mungkin supaya tidak jajah dengan pemikiran atau ideologi lain. Akal adalah kurniaan Allah Taala yang paling berharga, menjadikan manusia sebagai batas perbezaan dengan makhluk yang lain. Surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Ayat ini jelaslah menyatakan bahawa manusia merupakan makhluk yang paling indah bentuk kejadiannya yang dijadikan oleh Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita mestilah menggunakan akal fikiran dengan sebaik mungkin dan tidak mensia-siakan kurniaannya.
Sebentar tadi kita telah mendengar beberapa peranan falsafah Islam dalam pembentukan insan seimbang. Sekarang kita akan beralih kepada kepentingannya. Jadi dalam pembentangan saya ini, saya akan beritahu kepentingan kepada 3 perkara, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Kepentingan falsafah Islam kepada individu ialah ia dapat membentuk seseorang individu untuk mempunyai pengetahuan yang luas dan juga berilmu. Firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian alam, sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia untuk tahu apa yang tidak diketahuinya. Jika diperhatikan ayat ini dengan mendalam, ayat ini bertujuan untuk mendidik dan mengajak manusia supaya menjadi orang yang berilmu. Jadi kita boleh rasa dan kita boleh tahu bahawa manusia itu perlu belajar dan mencari ilmu. Selain itu, falsafah Islam juga dapat membentuk individu yang berakhlak mulia. Sekiranya dimensi akhlak dapat dipertahankan, iman, akidah dan ibadah akan menjadi sah. Semua manusia menurut perspektif Islam adalah sama dan setaraf. Tetapi akhlak dapat membezakan akhlak seseorang itu sama ada seseorang itu lebih mulia sifatnya ataupun lebih hina dari insan yang lain. Jadi kita dapat simpulkan bahawa falsafah Islam mempunyai kepentingannya tersendiri kepada setiap individu. Sekarang kepentingan falsafah Islam kepada masyarakat. Okey, so kepentingan falsafah Islam kepada masyarakat ialah ia mampu membuat masyarakat bersatu atas dasar akidah Islam. Bersatu kerana akidah dan untuk menegakkan kehendak Allah SWT di atas muka bumi ini adalah satu tuntutan yang tak boleh dipandang ringan. Apatah lagi dijadikan bahan gurauan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan umat Islam untuk bersatu padu kerana akidah. Kisah Aus dan Khazraj yang merupakan kisah lama mereka demi menyahut seruan perpaduan adalah bukti yang nyata dan dipuji dalam Al-Quran. Perpaduan yang diusahakan atas tujuan yang benar adalah penyebab kepada terselamatnya pihak yang bersengketa daripada jurang api neraka sebagaimana firman Allah SWT, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai dan berkenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu sebagai orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kita ayat keterangannya supaya kita mendapat petunjuk hidayahnya. Surah Ali Imran ayat 103. Selain itu, falsafah Islam juga penting dalam membina masyarakat yang tinggi peradabannya. Sebuah peradaban yang tinggi telah berjaya dibentuk melalui ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan ajaran yang datang daripada Allah SWT, masyarakat Islam mampu melahirkan pengikut yang tinggi peradabannya dan berakhlak mulia. Jelas kepada kita bahawa masyarakat dapat bersatu dan tinggi peradabannya merupakan kepentingan falsafah Islam dalam pembentukan insan seimbang. Jadi sekarang kita akan beralih kepada kepentingan yang terakhir, iaitu kepentingan kepada negara. Okey, kepentingan kepada negara ialah ia dapat membentuk sesuatu negara itu berkembang dengan baik. Maksud berkembang dengan baik ialah negara tersebut dapat menunjukkan kehidupan negara yang bertamadun dan berakhlak. Hal ini demikian kerana falsafah Islam dapat membantu meningkatkan akhlak dalam negara, menjadikan ianya satu negara yang aman damai. Ia dapat membuat sesuatu negara itu dihuni dengan masyarakat yang kaya dengan akhlak yang baik, iman yang tinggi dan berkepribadian yang mulia. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana ajaran Al-Quran yang merupakan satu naungan dalam membentuk satu negara yang baik. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya yang terang dan kitab yang nyata dari Allah. Surah Al-Ma'idah dan ayat 15 hingga 16. Dengan kitab itu, Allah memberi petunjuk bahawa orang yang mencari keredaannya akan berada pada jalan selamat.
dan mereka dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang dengan izinnya dan menuju ke jalan yang lurus. Jelaslah bahawa ayat Al-Quran dapat membantu melahirkan negara, insan dan masyarakat yang bagus. Sekian saja daripada saya. Itu ialah kepentingan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Ciri-ciri insan seimbang yang pertama ialah jasmani. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, jasmani didefinisikan sebagai badan atau tubuh dan merupakan kata lawan kepada rohani. Secara umumnya, jasmani bermaksud mempunyai tubuh badan yang sihat dan cergas. Amalan gaya hidup yang tidak sihat dan seimbang akan memberikan kesan yang buruk terhadap badan. Oleh itu, manusia mestilah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seperti contoh, makan makanan yang seimbang, bersenam dan menjauhi perkara-perkara yang memudaratkan badan seperti merokok dan lain-lain. Tubuh badan mestilah dijaga kerana ianya merupakan amanah daripada Allah Ta'ala yang dipertanggungjawabkan oleh diri kita untuk menjaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jelaslah bahawa manusia sering apa dengan kenikmatan kesihatan yang dikurniakan Allah Ta'ala dan tidak menggunakannya dengan menggunakan perkara-perkara yang baik, malah melakukan kemungkaran. Allah Ta'ala menggunakan kita tubuh badan sihat ini supaya kita dapat beribadat kepadanya dengan sempurna dan melakukan amal soleh yang lain yang dapat membantu orang lain. Tadi kita telah mendengar ciri-ciri insan seimbang dalam bentuk jasmani. Sekarang kita akan membincangkan ciri-ciri insan seimbang dalam otak cergas, otak cerdas ataupun pertumbuhan akal. Jadi di sini saya akan memberitahu bahawa otak cerdas merupakan salah satu daripada ciri-ciri insan seimbang. Otak merupakan salah satu organ yang mengawal pusat kawalan utama pada badan. Ia menerima maklumat melalui deria dari dalam dan luar tubuh. Maklumat dianalisa, seterusnya dihantar perutusan tersebut kepada bahagian badan yang mengawal fungsi dan tindak tanduk manusia. Otak mengingati pengalaman lepas yang pernah dilakukan dan merupakan punca kepada fikiran dan emosi. Otak juga bersinonim dengan akal, minda, fikiran, benak dan juga minda. Otak yang sihat dan cergas akan memberi kesan pemikiran positif dalam melakukan perkara-perkara seharian. Dalam pada itu juga, ia menjadi faktor kepada pengaruh yang kita rasakan sama ada ianya positif atau negatif. Cara untuk kita mencerdaskan otak adalah dengan amalkan gaya hidup sihat, membaca Al-Quran dan menghafal sifir, melakukan senaman dan aktiviti fizikal, melakukan satu kerja pada satu masa, tidur pada waktu malam, waktu yang tepat, amalkan pemakanan yang sihat dan juga elakkan tekanan fizikal, mental dan juga emosi. Jadi hanya itu huraian saya untuk otak cerdas dalam ciri-ciri insan seimbang. Ciri-ciri insan seimbang yang ketiga ataupun yang terakhir ialah perkembangan rohani yang sihat. Secara umum, ia membawa makna rohani batin dari semua perkara di dunia. Walaupun begitu, kerohanian selalu dikaitkan dengan emosi dalam manusia yang melibatkan emosi diri dan penanggulan strategik. Agama sangat mementingkan kesejahteraan rohani. Kesejahteraan rohani bermaksud keadaan fikiran yang logik yang memfokuskan pada kesejahteraan seluruh umat manusia dan kesejahteraan baru individu itu sendiri. Kerohanian setiap orang adalah faktor penentu moral, sosial dan undang-undang masyarakat. Orang yang seimbang dan harmoni, memiliki dan menghargai pengetahuan, mempunyai gaya moral yang mulia, mempunyai akal dan jiwa yang sihat, tubuh yang sihat, dapat bekerja dengan orang lain dan mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Ini bermaksud bahawa insan yang seimbang dan harmoni mempunyai pemahaman tertentu mengenai tanggungjawab dalam kursus. Contohnya dalam bidang pekerjaan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan amanah dan ramah. Kehidupan sehari mereka juga sangat kuat sehingga semua masalah dan cabaran yang mereka hadapi dapat diatasi secara profesional dan rasional. Negara yang bertamadun adalah negara yang berkembang pesat dan semua anggota masyarakatnya mempunyai budaya yang mulia. Oleh itu, umat manusia tidak boleh meninggalkan nilai-nilai moral dalam setiap langkah membina peradaban manusia. Terdapat 3 cabaran yang akan saya bincangkan dalam video ini. Yang pertama, pengaruh budaya dan masyarakat.
Pengaruh Barat biasanya dapat didefinisikan sebagai gerakan pembaratan dan penjajahan idea yang dimulakan oleh sebuah negara. Tujuannya yang jelas adalah menjadikan negara itu tunduk pada imperialisme dengan mencairkan nilai-nilai, memutarbelitkan pemahaman agama dan melemahkan tonggak dan asas-asas penting dalam praktik dan pembentukan sasiah. Pengaruh Barat adalah semua budaya yang merosakkan dari Barat, termasuk negara-negara Eropah. Ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma budaya yang berakar pada masyarakat setempat. Pengaruh ini bukan sahaja merosakkan identiti seseorang, tetapi juga menyebabkan kepercayaannya terguncang. Contohnya, pengaruh seks bebas, homoseksual, black metal, punk, hedonisme, skinhead dan lain-lain. Budaya hedonistik adalah budaya Barat yang dapat dijumpai dalam masyarakat Malaysia. Menurut edisi ketiga, Dewan Kamus, budaya didefinisikan sebagai cara berfikir dan tingkah laku, sementara hedonisme adalah kehidupan atau sudut pandang yang berkaitan dengan kegembiraan hidup. Berbicara secara konseptual, budaya hedonistik bermaksud hanya menjalani gaya hidup bahagia. Dengan demikian, akan ada banyak orang yang akan lari dari kenyataan dalam menghadapi kehidupan yang semakin sukar. Akibatnya ada perubahan dalam kehidupan manusia yang syarat dengan moral agama. Akhlak manusia akhirnya hilang arah, malah nilai keagamaan runtuh. Kedua, keselesaan sistem birokrasi. Hari ini, pemerintahan yang baik telah menjadi sangat popular, tetapi cabaran untuk melaksanakan pemerintahan yang baik juga adalah tidak mudah, terutama di negara-negara yang belum maju dan bahkan yang sedang membangun. Dari perspektif Islam, untuk mencapai pemerintahan yang baik, sebuah kajian menyimpulkan bahawa panduan Al-Quran lebih memperhatikan faktor kepribadian dan sifat kepemimpinan-pemimpin yang berkarisma daripada infrastruktur institusi. Contohnya, kisah Al-Quran yang menyentuh Raja Zulkarnain menunjukkan model pemerintahan yang baik terhadap rakyatnya. Tadbir urus yang baik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Sebilangan besar negara membangun gagal mencapai matlamatnya kerana pemerintahan yang lemah. Akibatnya, kejadian rasuah tetap tinggi dan sebilangan kecil rakyatnya telah merosakkan semua sumber daya negara. Ini hanyalah satu contoh kecil di mana untuk mengukuhkan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Malaysia, pentadbiran negara dan rakyat negara ini mesti menangani dan menghadapi cabaran praktikal pada masa yang sama. Oleh yang demikian, ketulusan sebuah sistem birokrasi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membentukkan insan seimbang. Dan yang terakhir, pengaruh sosial. Faktor persekitaran sosial boleh saling mempengaruhi dalam proses membentuk tingkah laku dan identiti seorang. Dalam era moden berkembang pesat ini, media massa adalah sumber pengaruh yang besar. Teknologi canggih yang dihasilkan memainkan peranan besar dalam kehidupan masa kini. Selain berlebihan yang boleh digunakan dari media sosial ataupun media massa, ada beberapa kekurangan yang boleh menyebabkan masalah sosial dalaman. Antaranya ialah terdapat banyak kes di kalangan remaja yang menonton video pornografi tanpa pengawasan ibu bapa maupun orang dewasa. Media masa sekarang banyak mempamerkan gaya hidup artis malah tidak menghiraukan untuk menyiarkan siaran yang banyak mengajar tentang tokoh-tokoh Islam seperti Hamka, Ibn Sina, Al-Farabi dan ramai lagi. Di samping itu, kekurangan pendidikan agama membuat orang muda tidak keberatan untuk menunjukkan bahawa pakaian mereka tidak sesuai dengan standard Islam, seperti berpakaian untuk menutup aurat dan mengikut hukum syarak. Aplikasi seperti Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain telah menjadi platform bagi golongan muda untuk terus tidak beretika. Contohnya, aplikasi Twitter telah menjadi tempat menyebarkan fitnah dan maklumat yang tidak benar untuk menjatuhkan atau memalukan pihak berkaitan. Tambahan pula, di era moden ini, perkembangan pesat dan kesan globalisasi menyebabkan asas sistem keluarga runtuh kerana anak-anak diabaikan dan ibu bapa menghabiskan banyak masa untuk bekerja. Akibatnya, anak-anak kurang mendapat pendidikan dan bimbingan yang sepatutnya dicurahkan oleh ibu bapa sehingga sukar untuk mewujudkan pembinaan identiti remaja yang seimbang di negara yang bertamadun ini. Sebagai ibu bapa yang penyayang dan bertanggungjawab, hendaklah mereka memberi bimbingan dan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak di samping memastikan anak-anak sentiasa berada dalam persekitaran yang selesa dan tenteram. Falsafah merupakan asas tunjang dalam percambahan idea dan mengawal tindakan. Manusia perlu mempunyai asasnya. Dalam falsafah pendidikan Islam, manusia akan dididik dengan ilmu dan kematangan bahawa alam ini adalah untuk dimakmurkan, manusia untuk diteladani dan Allah untuk disembah dan dipatuhi. Konsep ini jika diterap dan diamalkan, maka prinsip asas pembinaan tamadun akan dapat dipatuhi kerana kefahaman dan kesedaran asas telah diterap dalam akal pemikiran. Beginilah falsafah Islam berperanan dalam memberi sumbangan dalam pembentukan insan seimbang.